Baik, beberapa hari lepas, kawasan Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur diwartakan sebagai kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD yang ke-6 dan dalam ketika itu timbul keresahan dalam kalangan penduduk, terutama sekali apabila bantuan keperluan harian dikatakan tidak sampai meskipun selepas 3 hari perintah PKPD itu dikuatkuasakan. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut berhubung perkara itu, di talian ketika ini menerusi Skype salah seorang penduduk di Taman Seri Murni Fasa 2 Selayang, iaitu Muhammad Khairul Azwan Roslan. Assalamualaikum Encik Muhammad Khairul. Ya, Waalaikumsalam. Encik Muhammad Khairul, pertama sekali terima kasih kerana sudi bersama kami di Extra Wani. Boleh kongsikan bagaimana keadaan Khairul dan keluarga serta penduduk di sekitar sana ketika ini? Okey, keadaan kami ketika ini adalah kami tidak boleh keluar, di mana di setiap blok telah diletakkan pagar berduri di setiap pintu keluar dan juga masuk. Malah pula PKPD ini dilakukan secara mengejut tanpa sebarang notis diberikan. Oleh itu saya dan juga penduduk kita berasa amat risau dan juga stres. Cik Khairul, salah satu mungkin daripada soal secara tiba-tiba itu mungkin di luar uh, yang kita jangkakan, tapi dalam masa yang sama juga apabila kita melihat di atas garis masa di timeline di sosial media, kita dapat lihat ada keluhan yang menyatakan, dakwaan yang menyatakan bahawa bantuan pek makanan itu tidak sampai di kawasan di mana tempat PKPD dilaksanakan. Uh, dan ini juga menuntut pergerakan ataupun semua pihak berkaitan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi setakat hari ini adakah masalah pek makanan tidak sampai ataupun bantuan makanan tidak dapat itu telah diselesaikan? Okey, sepanjang kami mengalami PKPD selama 6 hari ini, kami telah pun menerima bantuan bekalan makanan pada hari ke-3 dan juga ke-4, iaitu seperti beras, minyak, sayur-sayuran, tepung dan juga sardin. Selepas 4 hari PKPD dilaksanakan bermula Isnin, kemudian hari Ya, Khamis betul. baru dapat. Ya, betul. Hari ke-3 dan juga hari ke-4. Okey, Cik Khairul, apa barang-barang yang diberikan tadi? Cik Khairul ada sebutkan beras dan barang keperluan lain. Adakah barang-barang keperluan itu mencukupi ataupun cukup untuk Cik Khairul sekeluarga meneruskan kelangsungan hidup? Okey, untuk barang-barang tu daripada segi barang-barang basah kami tak dapat lagi lah. Barang basah kita orang cuma dapat seperti sayur-sayuran berupa tomato, timun, itu saja yang barang basah. Yang lain tu macam minyak, tepung dan juga sardin saja. Untuk kelengkapan tu mungkin untuk dalam masa 2 minggu ni untuk beras saja mungkin cukup lah. Sebab beras kita orang terima dalam 2 kali base. 5 kilo dan juga 5 kilo. Cik Khairul, dengan barangan bahan mentah yang dibekalkan yang agak terhad, ni juga bermakna menu makanan juga mungkin sedikit terhad dan memerlukan kreativiti untuk nak masak apa. Jadi mungkin kalau boleh Cik Khairul kongsikan menu-menu makanan sejak 3-4 hari lepas, apa yang makan Cik Khairul dan keluarga makan sejak 3-4 hari lepas dengan menu atau barangan bahan mentah yang diberikan itu. Okey, sebelum kami dapat bekalan bantuan tu, kami cuma masak mana yang ada je dekat rumah. Macam hari pertama tu saya masak dengan mak saya, lauk. Time tu pula lauk memang dah habis, jadi kita orang masak Maggi saja dengan nasi putih. And then kita orang boleh masak lauk-lauk lain tu selepas kita orang terima macam bekalan yang kali kedua dapat, iaitu seperti sardin lah. Baik, Cik Khairul, kalau kita tahu di Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur ni ataupun rekasa untuk mudah orang faham di Selayang itu diletakkan di bawah perintah PKPD selepas ada lebih 28, hampir 30 kes positif COVID-19 dikesan di kawasan tersebut. Dan daripada pemerhatian Cik Khairul sendiri, bagaimana Cik Khairul melihat usaha ataupun proses saringan kesihatan yang dibuat oleh pasukan kesihatan ketika ini? Okey, usaha pasukan kesihatan ketika ini mereka telah pun datang untuk mengambil sampel bermula hari semalam untuk kawasan Fasa 2
bermula semalam iaitu kawasan Pasar 2 anggaran sampel yang diambil sekitar 200 hingga 300 orang untuk setiap blok dalam masa sehari. Mhm. Dan 200 hingga 300 sampel dalam masa sehari. Dan dalam masa sama juga kita harapkan petugas kesihatan untuk terus melakukan usaha dan aktiviti mengambil sampel untuk mass testing ini. Kita juga melihat kepada keadaan semasa, iaitu kita bermaklum bahawa ini hari kedua Ramadan. Jadi pastinya suasana berpuasa itu sedikit berbeza di sana ataupun sama saja bagi Cik Khairul dan keluarga. Boleh kongsikan bagaimana suasana Ramadan di kawasan PKPD ini? Okey, bagi kami suasana Ramadan kali ini memang sangat sunyi dan juga sayu lah. Memandangkan dengan persiapan untuk berbuka puasa dan juga sahur tidak mencukupi seperti mana kita orang boleh siapkan seperti tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi memang amat rasa sayu dan juga sendiri. Cik Khairul, kita ada sedikit masa lagi. Cuma saya nak bertanyakan berkenaan dengan satu lagi aspek yang mungkin kita terlepas pandang, iaitu melihat kepada kawasan di sekitar itu, boleh kita mengetahui apakah ataupun siapakah majoriti penduduk di situ? Kerana sejak kebelakangan ini kita lihat banyak sentimen terhadap warga asing terutamanya dibangkitkan apabila suatu kawasan contohnya di Selayang itu dikenakan perintah PKPD. Jadi berapa ramai sebenarnya ataupun apakah komposisi penduduk di sekitar Selayang itu? Okey, untuk fasa 2 yang saya tahu di kawasan saya iaitu kawasan rumah saya, fasa 2, untuk penduduk warga negara di sini kami boleh anggarkan dalam sekitar 200 orang saja. Dan selebihnya warga asing berupa Indonesia dan juga Myanmar. Kuantiti diorang boleh lebih lah daripada kita orang yang warga negara. Dan mereka ini memberikan kerjasama sebaiknya dengan pihak berkuasa? Setakat ni masih Alhamdulillah mereka boleh memberi kerjasama yang baik lah. Baik, terima kasih Cik Khairul, penduduk Taman Seri Murni Fasa 2 yang berkongsi pemerhatian dan juga pengalaman beliau sepanjang tempoh kawasan itu diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan.